العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 4. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi. Pertamanya wajib daruri, artinya tiada berhajat kepada fikir dan nazar pada mendapatnya, seperti penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Dan yang keduanya wajib nazari, artinya berhajat kepada fikir dan nazar pada mendapatnya, seperti wajib ada zat Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan baginya dan terbahagi. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan dan menganugerahkan kepada kita kurniaan hayat kepada kita. Alhamdulillah. Syukur juga kita pada Allah Ta'ala dengan ihsan dia lahirkan kita dalam daripada kelangan keluarga yang Islam, maka dapatlah kita Islam percuma. Dan syukur kita juga Allah Ta'ala berikan satu keupayaan dan satu kehendak untuk boleh taat, patuh pada perintah dia dan meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur juga pada Allah Ta'ala diberikan kita satu keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah dan dapat ada kelapangan masa berada dalam satu majlis ilmu untuk meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Aku Iman. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan terbahagi wajib akli itu kepada dua bahagi. Pertamanya wajib daruri yang bawah tu, dan keduanya wajib nazari. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni masih lagi, kalau ikut nak membicarakan pembahagian yang ada yang telah dibahas oleh ulama mengenai hukum-hukum akal. Kerana antara yang kita bicara dulu, sebahagian daripada alat yang diperlukan untuk boleh kita kenal Allah Ta'ala, setelah dalam kitab kita ni dia berikan sedikit pendedahan dan pembahagian mengenai hukum syarak, dia masuk kepada hukum akal yang sedikit sebanyak antara lain pelajaran kita yang lepas kita telah berkenalan dengan ada istilah hukum akal, ada hukum adat dan ada hukum syarak. Dan bila sebut hukum akal, maksudnya adalah hukum hakam, satu ketetapan yang ketetapan itu adalah satu perkara yang mesti dan dia tidak akan boleh menerima sebaliknya sama sekali. Kalau ada sesuatu pernyataan ketetapan hukum begitu dan hakim yang memutuskan itu adalah akal, itulah dipanggil hukum akli. Adapun jika sesuatu ketetapan yang dia ada sesuatu ketetapan sama ada atas nama wajib ataupun mustahil, tetapi ada keberangkalian untuk boleh berubah daripada satu hukum, satu keadaan kepada hukum lain yang dihukumkan sesuatu hal dia adalah berdasarkan kebiasaan dan sering dilihat itu yang berlaku pada dia, tetapi boleh menyalahi, itu dipanggil hukum adat.
dah ada hukum yang antara lain yang khas. Kita bicara agak panjang juga pembahasan dulu mengenai hukum syarak. Ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang hakimnya ialah Allah Ta'ala pada hakiki, ataupun dipanggil hakimnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jalan majazi. Jadi apa yang kita nak sambung ni sekalian adalah hukum akal. Jadi bila hukum akal ni perkara yang dengan definisi yang telah kita lihat lepas, hukum akal ni ialah perkara yang akal kita tidak boleh menerima tiada. Dia mesti mengatakan mesti, dan kemestian ada tu ada, dan hakikat ada itu mesti itu, yang mustahil tiada itu tidak boleh diterima oleh akal sama sekali. Itu adalah hukum akal. Begitu juga ada hukum akal yang kita belajar dulu, perkara yang mustahil. Mustahil ni dari segi definisi kita dah lalu sebut, itu perkara yang tak mungkin akan ada, ataupun tak mungkin sabit, tak mungkin wujudnya dia. Nah, akal kita akan menafikan senafi-nafinya, dan tidak akan ada sebarang kemungkinan dan kebolehan untuk boleh adanya perkara mustahil tersebut. Yang itulah dipanggil mustahil akli. Itu juga ada perkara yang harus, dan juga ada kita dah bincang dulu. Sebab bila harus dalam bab hukum akli ni, bila kaitkan sikit dengan hukum adat, hukum adat ni walaupun dia wajib ataupun mustahil, nisbah dengan hukum akal dia masih harus. Dia adalah harus. Cuma bahasa ringkas begitu. Kalau tuan-tuan tak ikut pelajaran lepas, tak boleh ingat pelajaran lepas, dia heavy sikit lah. Kalau heavy pun tengoklah kod-kod boleh jadi ringan sikit kod lagi. Pasal maklumlah pelajaran ni kita pula, saya pun ada kesempatan ke sini sebulan sekali je. Bila kita ada istilahnya jarak yang terlalu jauh untuk ada kesinambungan ilmu tu, takut yang lepas tu hilang. Patah Melayu, yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran. Masa ngaji faham, angguk. Oh, yang kendong keciciran, yang kejar tak dapat. Jadi katalah gitu kan. Kalau tuan-tuan tak macam tu, alhamdulillah, bagus. Pasal itulah sepatutnya pun. Baik, jadi apa kita nak sambung ni, satu lagi pembahagian hukum akal yang dia kata terbagi pada dua. Dan pembahagian hukum akal ni dia nak sebut ni pandang pada sudut senang ataupun susah untuk memperolehi dan mendapatkan kefahamannya, mendapatkan keputusannya, ataupun untuk mendapatkan keputusan kita nak kata mesti ataupun tidak, betul ataupun tidak, dengan bahasa istilah hukum akal tu wajib ke, mustahil ke, harus ke. Ada istilahnya yang dipanggil, yang kita nak sebut ni daruri, dan ada istilahnya nazari. Maksud maklum tuan-tuan, bila sebut hukum akal ni khasnya atas kita bicara bab ketuhanan, bab kerasulan. Tak semua orang boleh menerima kefahaman dalam bab ketuhanan, begitu juga dalam bab kerasulan semudahnya. Walaupun sebenarnya dia mudah, tapi di atas dia sebut pembahagian ni, ada yang istilahnya mudah dan ada yang payah. Okey, kita tengok dulu pembahagian, lepas tu kita kaitkan sikit dengan apa kita bicara bab akidah ni, untuk kita lihat di mana yang namakan mudah, di mana susah tu. Baik, pertamanya hukum akal pertama dia sebut ialah wajib daruri. Daruri ni bahasa Arab ni dia ada banyak makna. Selalu kita dengar darurat, antara mana darurat ni suntuk, tapi atas bahasa, atas kita bicara ni wajib daruri, maksudnya daruri benda yang tak dapat tidak pasti. Dan maksud pasti ni dia mudah. Allahumma salli ala sayyidina. Apa saya nak sebut ialah maksud daruri tu. Jadi bila sebut daruri ni, antara makna daruri ialah mudah dan senang. Antara makna daruri juga, sedikit kita ambil bahasa dia dulu. Daruri ni dengan mana satu keperluan yang tak dapat tidak daripadanya. Misalnya bila hidup, makan perlu lah. Kata dia al-akl wa syurb min daruriyatil hayat. Sedikit bahasa Arab. Apa dia? Kata dia makan minum ni sebahagian daripada daruri kehidupan. Jadi daruri maksudnya apa? Benda tak dapat tidak.
Kena. Pula tu tak perlu fikir panjang. Memang bila sebut makan minum macam mana? Semua akan akui. Setiap orang mesti kena makan minum. Mana boleh tak makan minum? Bukan malaikat yang tak makan minum. Jadi untuk memahamkan dia satu kemestian tak dapat tidak, dipanggil doruri, tak dapat tidak padanya. Dan untuk kita dapat faham dia satu kemestian, benda tu mudahnya. Itu yang ada makna doruri situ. Jadi antara makna doruri ialah benda tak dapat tidak, antara makna doruri ialah benda yang mudah dan senang. Mudah dan senang. Baik, jadi dari segi definisinya, doruri ini ialah perkara yang tiada berhajat kepada fikir dan nazar untuk mendapatnya. Antara hukum akal yang mudah dan sekalian, kalau masyhur dengan saya duk ngaji Tutup Guru sebut, pasal bila sebut hukum akal ni antara perkara mudah bab kiraan dan bilangan lah. Yang tu dia termasuk dalam definisi angka, dalam definisi hukum akal. 1 jumpa 1 apa? Boleh tak jadi 3? Memang tak boleh kan? Soal, kalau Allah Ta'ala buat bagi 3 boleh tak? Boleh. Dengar, kalau tuan-tuan kata boleh, itu bukan hukum akal. Itu kan jadi hukum adat. Pasal hukum adat ni makan kenyang. Boleh tak makan jadi tak kenyang? Boleh. Ada orang makan tak kenyang-kenyang. Itu bukan hukum akal, itu hukum adat. 1 jumpa 1 2. Boleh tak 1 jumpa 1 3? Adat ke akal tu? Tu kata yang ni yang penting. Apa benda ni? Aku tak faham. Pasal kena faham prinsip ni. Bila dia hukum akal tuan, kalau tuan-tuan kata wajib, mesti 1 jumpa 1 tu 2, dia tak akan jadi 3 sama sekali. No way, you know. Tuan-tuan boleh tuan-tuan ajar anak-anak murid kat sekolah 1 jumpa 1 2. Tuan-tuan kata ni 2 tau, selalunya 2 lah, tapi boleh juga 1 tambah 1, nanti satu masa lagi dia akan jadi 3. Boleh ajar gitu. Siapa yang civil tu? Cikgu yang civil. Pasal cikgunya akalnya civil. Tu akal tu 1 campur 1 macam mana? Mesti 2, mustahil 3. Sampai bila dia mustahil? Sampai bila-bila? Tak mungkin 1 campur 1 jadi 3 weh. Tak percaya try no. Tumbuk sekali. Berapa kali tumbuk? Takkan jadi 3 kali tumbuk. Biar betul sikit lah bahasa mudah gitu kan. Saya nak kata susah ke nak faham tu? Boleh? Susah ke senang? Itu campur lah. 5 kali 5 25. Alah payah-payah 5 kali 5 kali 2 10. 2 kali 5 10. Boleh jadi 11. Tak boleh? Memang tak boleh. Nak bagi betul satu pun banyak tau. Tak boleh tak apa? Memang tak boleh. Dan takkan jadi. Saya nak sembang matematik panjang lagi, yang panjang sangat. Cukuplah satu. Nak kata apa? Benda macam tu adalah dipanggil doruri. Adalah doruri. Pasal apa? Pasal tak perlu fikir telit. Dan memang sebenarnya tuan ada kira-kira sebut tadi bab angka, kalau orang sebut matematik apa, bab matematik ni, kebanyakan ilmu matematik ni dia ialah doruri. Macam apa? Memang kalau ikut disiplin dia memang akan dapat jawapan betul dan dengan elok. Dia tidak akan jadi jawapan lain. Satu matematik itu mengajar kepada satu disiplin kaedah berfikir. Orang ni boleh fikir dengan mudah, boleh dengan betul ataupun tidak. Memang ada bab susah juga nak menunjukkan orang ni boleh berfikir dengan betul ataupun tidak, dan boleh tak menggunakan rumus dan formula untuk mendapat satu keputusan yang gitu. Dan memang keputusan dia tepat, takkan boleh berlaku di sebaliknya. Tetapi ada bab yang istilahnya susah, ada bab yang istilahnya mudah. Boleh. Pasal antara hukum akal tuan, kalau kita tengok sekeliling kita adalah matematik. Matematik ialah hukum akal. Boleh faham? Matematik bukan hukum adat. Kalau kita belajar sains, sains hukum adat. Benda yang panas, satu besi, logam, bila panas dia akan mengembang, sejuk dia akan menguncup. Ini adalah hukum adat. Ada tak benda yang bila kita panaskan dia bukan mengembang, makin panas makin menguncup, bahkan makin panas dia makin mengecil? Boleh tak jadi tu? Ada tak ada? Kertas tuan bakar makin mengecil ke makin membesar? Takkan tak faham kot. Alah, logam dia lah.
tuan bakar nut skru tu tuan bakar, asalnya boleh masuk dalam nut skru tu, tapi bila tuan bakar skru tak boleh masuk lah. Pasal apa? Pasal dia telah melalui proses pemanasan, dan bila pemanas dia akan mengembang. Kalau benda logam, ya, bila dipanas dia akan mengembang. Tapi kalau kertas, bila dipanas terbakar, dia akan mengecil. Pasal apa? Dia akan hangus, berlaku perebutan, dan dia akan hancur, terpisah daripada struktur asal dia. Dia akan mengecil, bahkan dia akan jadi lenyap dan membentuk benda, struktur yang berlainan rupa dan bentuk dan sifat. Faham tak tahu saya sebut tu? Boleh? Betul? Air tuan panaskan asalnya 1 liter. Bila panas kan, dia makin tambah 1 liter ke kurang 1 liter? Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kurang. Tapi itu adat je tau, bukan hukum akal tu. Dan akal kata apa? Harus. Kebiasaannya macam tu. Tapi ada juga panaskan, dia bukan makin kurang, tapi makin bertambah. Apa benda? Nak kata apa benda tu satu hal, tapi dari segi kebolehan berlaku tu, bila ada benda yang kebolehan berlakunya tu, itu dipanggil hukum adat. Hukum adat. Bila tak mungkin akan jadi di sebaliknya daripada satu keputusan, itulah yang kita bicara ni, hukum akal. Macam kita ni hidup, akan mati tak? Boleh tak yang hidup ni tak mati? Yang duk tengok tak ada lah, tapi boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab apa yang Tuhan pencipta nak buat kita lah, bagi hidup ke bagi mati. Dan bila kita dah mati, boleh bagi hidup balik tak? Akal menerima kemudahan dari sisi kebolehan dan kemungkinan itu. Walaupun kita tengok biasanya hidup ni mana boleh tak mati, dan bila mati boleh hidup balik tak? Boleh. Pasal kita pun dulu daripada benda mati, dan kita pun dulu tak ada yang kata mati, tak ada langsung. Jadi akal menerima tak keharusan tu. Yang ni hukum akal. Tapi jangan tak tahu lah, ada orang tak boleh terima tu. Ada orang tak boleh terima mati hidup balik. Sedangkan kita dulu tak ada pun. Tak ada pun Allah Ta'ala boleh bagi ada. Apatah lagi kalau dah ada, untuk dia mati, hancur, lepas tu untuk dia adakan semula. What's the problem? Semestinya Tuhan yang mengadakan kita daripada tak ada kepada ada, tentulah dia boleh mengadakan semula apa yang telah ditiadakan. Betul bahasa tu? Ada logika dia. Hukum akal ke hukum adat tu? Hukum akal. Walaupun adatnya kita kata ada orang mati, mana ada orang mati hidup balik? Tunjuk. Memanglah orang mati, memang duduk selani, memang tak hidup balik. Tapi dari segi kebolehan, boleh hidup tak? Berapa banyak tanah yang dulu subur, lepas tu tandus, kering, lepas tu kena hujan sekali je hidup balik, ada tak? Kalau tanah ada macam tu, kita pun sebahagian daripada makhluk itu. Tentulah boleh. Yang tu yang Allah Ta'ala buat satu perbandingan kaedah berfikir dalam Quran ni. Itu yang kata ada benda mudah, ada benda susah. Atas kita bicara ni, yang ni lah dipanggil, kalau mudah ni dipanggil daruri. Seperti contoh, jadi daruri ni tiada berhajat pada fikir dan nazar. Contoh, cuma contoh ni pasal kita orang Melayu ni banyak pengetahuan kita dalam bab-bab macam ni kurang, jadi susah sikit. Susah tu kan apa? Tak pernah mikir bab macam ni. Seperti kata dia, penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Boleh faham? Kalau tak pernah belajar, dia jadi susah. Kata senang. Nanti dia bukan susah senang nak faham ayat tu. Dari kaedah berfikir dia, benda ni benda senang. Walaupun benda yang dibahas tu orang tak biasa dengar, dia benda susah lah. Okey, ambil dulu, sekali lalu dah disebut bagi contoh tu, kita pakai je lah. Penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya. Kena ambil bahasa sikit kan. Jirim ni apa? Kalau istilah sebut ulama, jirim ni ialah ma yang melaul faragh. Setiap sesuatu benda wujud yang kewujudan dia mesti memenuhi ruang. Benda ada yang kewujudan dia yang occupy space, dia ialah matter that occupy space. Dan mestinya matter adalah occupy space. Faham tak bahasa putih tu? Tuan-tuan pun tak faham bahasa Inggeris, dengar je lah Melayu. Jirim mesti bila dia wujud, dia akan memenuhi ruang. Betul?
Oksigen dia akan ada lah kadar dia ambil di sekeliling kita, kadar O2 dia tu oksigen, walaupun sekecil-kecil perkara. Itu juga kalau besar pun dia akan memenuhi ruang sekadar saiz dia. Betul, boleh tak benda ni besar tapi dia mengambil ruang yang kecil? Boleh tak bukit yang besar masukkan dalam gelas ni? Kenapa? Dah besar, mana boleh masuk dalam bekas ni? Udara boleh tak masukkan dalam bekas ni? Kenapa? Pasal dia kecil, pula tu dia boleh bergerak rawak kan. Jadi walaupun udara yang satu, katalah surau kita ni, boleh dimasukkan dalam ni. Bahkan 3 kali surau ni pun sebenarnya boleh dimasukkan dalam bekas ni, dimampatkan. Boleh. Boleh. Pasal apa? Pasal jirim udara yang ada, oksigen, karbon dioksida, nitrogen adalah yang halus. Pula tu dia gas boleh dimampatkan. Faham saya cakap apa ya? Pelajaran ni orang lari kan kata belajar tauhid. Belajar tauhid ni antara alat yang dipakai ialah akal. Kalau tuan-tuan susah saya nak sebut gini, benda mudah. Cuma benda mudah ni kalau bab ketuhanan selalunya semua diberat sikit. Pasal dalam bab tauhid, bab ketuhanan diistilahkan benda yang bukan daruri tapi nazari. Dengar elok. Berbanding dengan kita Melayu, kita rasa bab ketuhanan ni adalah benda daruri. Kita rasa mudah. Siapa Tuhan kita? Allah. Senang ni jawab. Tapi nak jawab Allah ni tak senang ke? Kita senang pasal apa? Pasal kita dah dilahirkan daripada kalangan orang Islam, pasal tu kita mudah jawab. Tapi kalau minta alasan, buktikan, tu yang bawa gelang kabut. Bawa gelang kabut. Pasal apa? Menunjukkan kita tak pernah berfikir dan menggunakan akal untuk menerima sesuatu pernyataan dalam tauhid. Sedangkan pernyataan dalam tauhid dalam bab akidah ni khasnya, dia lah satu pernyataan hukum hakam bab akal yang sangat jitu dan pasti, dan punya dalil yang sangat kemas yang tak boleh disangkal sama sekali. Tetapi di atas ketidakmahiran yang kita dalam ilmu akal dan berfikir, bahkan bab-bab akidah yang ada pada kita, kita tak pernah berfikir pun untuk memahaminya. Kita hanya istilahnya taklid, dengar ambil, dengar ambil, dengar ambil. Tu yang istilahnya kita rasa benda tu mudah, padahal untuk memahamkannya payah dan tak dapat dia, melainkan kena tilik dan fikir. Okey, kita baca yang dulu nak disebut. Yang keduanya ialah nazari. Jadi yang ni perbincangan kita, dan yang ni lah yang banyak dalam ilmu tauhid, tuan-tuan. Apa dia panggil nazari ni? Berhajat, itulah sesuatu perkara yang berhajat untuk mendapatkannya, dan keputusan dia kepada fikir dan nazar. Dia kena fikir dan tilik. Tanpa berfikir dan menilik, dengan bahasa lain tanpa mengamati apa benda yang kita sedang kita renungkan, kita tidak akan boleh memperolehinya, melainkan setelah kita merenung sedalam-dalamnya untuk memahamkan perkara tersebut. Ini dipanggil wajib, ataupun bukan wajib, dari segi umumnya dipanggil hukum akli yang daruri, yang nazari. Hukum akli yang nazari. Contoh dia bagi kita tengok dulu, seperti wajib ada zat Allah. Kita macam mana? Rasa susah ke rasa senang? Dengan sebut tadi, setiap jirim memenuhi lapang, rasa susah ke? Pasal tak pernah jumpa. Padahal tu benda mudah. Pasal dalam kitab kata benda mudah tu. Dengar saya sebut, wajib ada zat Allah. Apa masalah? Tak rasa susah pun. Sebenarnya dia berat dan perlu berfikir. Kalau dah berfikir baru boleh dapat keputusan. Cuma kita dah hafal sejak pada lahir. Dia tu kot saya nak sebut bahasa. Macam mana pun, cuba kita renung sikit. Wajib ada Allah Ta'ala. Atau disebut ni wajib ada zat Allah. Ada istilah nak faham situ, zat Allah.
Zat Allah ni maksudnya ada diri Allah Ta'ala. Sebab istilah zat ni ialah Tuhan punya nama yang turut bahasa. Sebab Allah apa? Allah ni nama Tuhan yang menjadikan alam. Baik, sebelum nak kata nama, macam ni dulu. Macam mana kita tahu ada alam ni, ada Tuhan, ada Tuhan yang menjadikan alam ni? Macam mana boleh tahu? Kedah ni berfikir. Apa kedah berfikir yang kita buat? Cuma itulah, kalau kita tak pernah fikir, kita dah lama iktikad kan Allah Ta'ala Tuhan kita, sudah nanti tak sudah lagi. Di atas kita tak pernah memikir, itulah kita punya pegangan pada Allah Ta'ala dia tak kemas. Sehingga kalau tengok dari sisi pegangan umum bab ketuhanan ni tuan-tuan, orang kafir kadang-kadang pegangan dia dalam bab ketuhanan lagi kemas daripada pegangan kita. Dari segi dia yakinnya ada Tuhan dan ada perasaan bertuhan tu. Boleh faham saya cakap apa? Kalau tengok Cina misalnya, dia buka kedai, dia sembahyang dulu, sembahyang cara dia lah. Walaupun Tuhan yang disembah tu bodoh, tapi dia ada satu keyakinan dan kefahaman. Apa dia? Dia ada Tuhan tempat dia nak minta untuk menjayakan aktiviti harian dia. Dia ada fahaman itu. Orang Islam kita ada tak yang bangun-bangun pagi Islam ni sembahyang apa pun tak pernah fikir, tak tahu fikir makan minum je? Ada? Tengoklah keliling kita. Ada yang tak peduli pun bab-bab ketuhanan ni, tak pernah fikir pun nak masjid, surau, nak apa-apa, nak minta pada satu zat yang memang wujudnya dia, dan kita faham bahawasanya dialah yang menguruskan segala urusan kita, dan kita memang berhajat kepada dia untuk memberikan dan memudahkan segala urusan kita pada hari ini. Ada tak kita ada perasaan itu? Ada orang Islam kita, orang Islam tak pernah perasaan macam tu, tapi ada orang kafir ada perasaan itu. Saya nak kata apa ni? Walaupun Islam ni agama betul, tapi pasal kita menerima proses bab ketuhanan ni dengan cara yang tak betul. Antaranya apa? Kita tak pernah diajar untuk menggunakan akal untuk mensabitkan Allah, zat Allah dan segala sifat kesempurnaan dia. Maka dengan sebab itulah kita punya pegangan pada Allah Ta'ala tak mantap. Boleh faham saya cakap apa? Pasal apa tu? Pasal bab ketuhanan dia bukan benda doruri, dia ialah nazari. Tengok sekali lagi sebut, antara benda yang kita belajar bab akidah, bila kita sakit makan ubat. Ada benda yang kita dah sedia dengar maklumat. Apa dia? Ubat tak boleh bekas, Allah lah yang menyembuh, bukan ubat. Kalau kita dah biasa pegang dan faham tu, faham dah lah, memang kita pun dah lama dah iktikad macam ni. Tetapi kalau orang tanya, macam mana pula engkau boleh kata Allah Ta'ala menyembuh, sedangkan ubat yang kau makan, dengan sebab kau makan ubat kau sihat, katalah gitu, tapi engkau kata Allah yang menyembuh. Macam mana engkau ni? Biar betul. Ada dalil tuan-tuan boleh buat. Dia tak akan dapat melainkan kena berfikir. Dan sebenarnya boleh tak dapat keputusan yang tepat? Boleh. Dan memang siapa sebenarnya menyembuh? Ubat ke Allah? Allah, bukan ubat. Sekali lalu saya sebut, apa bukti dia? Ada orang sakit makan ubat tapi tak sembuh-sembuh. Ada orang sakit tak makan ubat tapi sembuh. Apa faham? Apa kalkulasi dia? Ubat tak menyembuh. Kalau ubat menyembuh, setiap orang makan ubat pasti sembuh. Tapi ada orang makan tak sembuh. Dah ada orang tak makan ubat pun sembuh. Jadi ubat bukan penyembuh, tapi mesti ada yang menyembuh. Tapi proses adat kebiasaannya, sakit makanlah ubat ni, dengan sebab makan ubat ni dapat kesembuhan. Tapi ada orang makan tak sembuh. Atas kata kebiasaannya, banyak orang cuba pakai serasi jadi, yang ni boleh lah istilahnya hukum adat. Adatnya menyembuh, tapi bukan dia yang menyembuh. Pasal apa? Ada orang tak sembuh. Jadi apa faham? Ubat tak menyembuh, tapi penyembuh mesti ada. Dan penyembuh tu bukan ubat. Yang menyembuh tu bukan ubat, tetapi mesti ada sesuatu yang menyembuh. Apa benda yang menyembuh tu sebenarnya? Atas kita belajar itikad, penyembuh tu innama syafi Allah. Yang menyembuh ni hanyalah Allah, tak ada lain. Pasal apa? Pasal makhluk. Kalau kita sebut ubat, ubat ni bernyawa ke? Ubat bernyawa ke?
Bila tak bernyawa, bolehkah benda tak bernyawa memberikan mudarat, manfaat pada kita? Yang ni yang banyak benda kan. Yang berakidah kita kena semak balik atas kita belajar la ilaha illallah. Sekali lalu sebut gini, kita mengiktiraf la ilaha illallah tu ni akidah asas kan. Apa dia? Tiadalah mempunyai sifat uluhiyah melainkan Allah. Itu kalau atas makna terjemah sekali lalu lah kan. Nanti kita insyaAllah bab dia nanti kita jumpa detail lah, panjang umur insyaAllah. Tiadalah mempunyai sifat uluhiyah melainkan Allah Ta'ala. Allah saja yang ada sifat uluhiyah. Bila sebut uluhiyah ni maksudnya antaranya ialah beri mudarat dan munafaat. La dar wa la nafi' illa Allah. Tidak ada yang beri mudarat, beri munafaat melainkan Allah Ta'ala. Jadi selain pada Allah Ta'ala tak boleh beri mudarat dan munafaat. Makhluk tak boleh beri mudarat dan munafaat. Makhluk tak boleh memberi bekas di atas makhluk, kerana makhluk adalah still makhluk. Setiap yang boleh memberi bekas ni mesti bukan makhluk. Makhluk tidak memberi mudarat atau manfaat ke atas makhluk. Tu struktur apa? Fakta dia. Fakta dia. Betul tak betul, tepat tak tepat, fakta tu kena nazar tak? Tuan-tuan kena tilik, kena fikir. Senang tak nak telan tu? Kalau tuan-tuan boleh telan tu, satu hal. Tapi dengar apa macam mana? Macam tak apa nak terima macam ada argumentasi je. Ada argue je. Betul ke memang makhluk tak boleh memberikan mudarat dan manfaat? Betul? Yang ni yang kena faham satu sampai bila dah ternyata dah memang makhluk tak boleh beri mudarat manfaat, barulah tauhid kita akan pergi ke Allah Ta'ala. Yang ni yang proses ilmu yang kita tak belajar kan. Saya buat misal, proses saya nak sebut, saya dah sebut tu, saya nak kena selesaikan dia. Apa dia? Makhluk tak boleh memberi mudarat ataupun manfaat kepada makhluk. Yang memberi mudarat atau manfaat ni hanya Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana yang boleh memberikan mudarat dan manfaat ni hanya Allah. Allah saja mempunyai sifat uluhiyah, ada sifat ketuhanan, kesempurnaan. Antara sifat kesempurnaan ni adalah memberi mudarat ataupun manfaat. Makhluk ni, siapa makhluk ni? Bila sebut makhluk, tuan-tuan, ulama meletakkan ada 3 kategori besar, ada 3 grup besar. Ada atas special lagi, 4 nak kita sebut sekali lalu. Apa dia? Bila sebut makhluk ni atas muka bumi ni, kalau kita grup nanti ada 3 grup besar. Kalau tengok atas special nanti akan jadi 4. Apa dia? Pertama, ada makhluk yang namanya jamadat, benda yang tak hidup dan dia tak boleh membesar dan tak boleh bergerak. Apa dia? Batu, kayu, air, galian, pasir, yang ni dipanggil jamadat, benda yang memang dia tak hidup. Ni satu jenis makhluk. Dengan kita siapa mulia lagi? Batu, kayu. Kita mulia lagi betul tak? Kita lagi hebat betul? Okey, ada satu makhluk lagi. Apa dia? Di sebab kejadian lagi hebat daripada batu galian, garam galian, apa ni, batu kayu ni, apa? Tumbuhan. Pasal apa? Dia boleh membesar. Kita belajar sains, dia boleh membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Itu ada akar yang boleh dia ambil manfaat daripada galian untuk dia membesar, untuk membentuk batang dia, daun dia dan sebagainya. Itu pun kalau kita kaji macam mana dia boleh hidup, macam mana boleh jadi pokok, macam mana jadi bunga, macam mana buah, di luar keupayaan kita untuk menentukan dia. Pasal apa? Inilah proses Tuhan pencipta alam yang buat. Kenapa akar mesti duduk bawah, kenapa pucuk mesti duduk atas? Kenapa dia pandai pula peka pada matahari? Kenapa akar begitu peka pada air dan galian? Dan dia perlu apa? Nutrition dia yang dia nak cari dalam tanah tu. Nak ambil unsur-unsur magnesium ke, unsur-unsur ferrum ke, unsur apa, aluminium ke, unsur-unsur apa, dia nak ambil air. Pandai dia cari tu. Ada akal ke akar ni? Tapi macam mana pun nak pandai dengan batu dan kayu tadi, tumbuhan lagi bagus. Betul? Ada makhluk lagi special. Apa dia? Dijadikan dia ni ada akal, berfikir dan boleh bergerak.
kesana kemari, dan dia menguasai dua makhluk ni. Apa dia? Dia menguasai batu batan dan menguasai tumbuhan. Dia makan tumbuhan. Dan dalam masa yang sama ada pula spesies haiwan ni, dia makan haiwan lain pula untuk dia membesar. Ada yang makan haiwan dan tumbuhan pun dia makan. Itu yang kita belajar dalam biologi, ada istilah carnivore, herbivore, omnivore. Boleh faham? Tak faham tu memang tak kerti apa lah kalimah sains. Macam ni pun kita belajar tu buat apa kan? Kita belajar sains. Dulu belajar sains aja, kita tak melibatkan pun dalam bab ketuhanan. Tapi yang ni yang nak direntasikan pahaman agama ni, merentasi kurikulum supaya dia diasuh kepada pembawaan akidah. Tapi tak diajar macam tu. Okey, sekarang kita bawa lagi akidah. Kalau dulu tuan-tuan ada informasi itu tak pernah guna pun, sekarang guna. Okey. Dan banyak-banyak haiwan ni. Jadi kalau tengok haiwan, tumbuhan dengan batu batan, mana yang tengok special, yang paling mempunyai speciality, yang paling tinggi sekali berbanding dengan tiga-tiga makhluk ni, mana? Haiwan lah dia. Pasal apa? Dia menguasai tumbuhan dan galian. Dan haiwan ni, dalam banyak-banyak kumpulan haiwan, haiwan mana paling hebat sekali? Pemangsa? Tak, manusia lah. Manusia haiwan tak? Ha? Manusia dalam kategori haiwan tak? Ke tuan-tuan tak tahu haiwan tak haiwan? Kenapa haiwan? Jawab. Pasal kita bukan batu batan, kita bukan tumbuhan. Untuk tak tumbuhan apa? Haiwan lah. Tuan-tuan tak mengaku tuan-tuan haiwan. Beranak lah, menyusukan anak lah. Berdarah panas ke darah sejuk? Apa nama tu? Tu ciri mamalia, mammals. Betul? Kita mamalia lah. Haiwan tak? Ada satu kelebihan, haiwan yang diberi akal untuk berfikir. Tu saya kata atas kategori umum 3 je. Dalam kalian tumbuhan, haiwan. Kita tengok ada speciality kat manusia, ada akal lah, boleh berfikir ni. Satu lagi lah, bubuh lah. Haiwan yang special, paling special of the special lah kan, manusia. Betul? Pasal apa? Manusia ambil manfaat semua. Haiwan pun dia balas, tumbuhan pun dia balas, batu batan pun dia balas. Dia ambil manfaat semua. Dan manusia ni untuk buat apa? Guna haiwan, tumbuhan dan batu batan je, itu saja. Tak, dia ada satu kewajipan besar dia. Apa dia? Kenal Allah Ta'ala. Kau kenal pencipta kau. Pasal batu batan tak ada taklif, tumbuhan tak ada taklif, beruk monyet tak ada taklif. Kita ada taklifan syarak. Itu yang kita belajar aku syarak hari tu. Okey, jadi saya nak sebut apa ni? Nak sebut dari nisbah asal kita bicara tadi. Macam mana nak pergi masuk situ? Nak cerita makhluk. Biologi tu sebelum tu. Nak kata makhluk ni, bila kata makhluk tak beri manfaat pada makhluk. Nak cerita tu. Makhluk tak beri manfaat ataupun mudarat pada makhluk. Yang kita duk tengok pokok dia boleh hidup dengan sebab ada air, dengan sebab ada matahari. Yang ni adalah proses adat. Yang ni yang kata hukum adat ni. Proses biologi ni tuan ialah proses adat tau. Kita makan ni jadi ni, lebih gula jadi kencing manis, lebih garam macam ni darah tinggi. Katalah dengan macam tu punya sedikit nutrition manusia lah kan. Makan macam ni, yang ni boleh makan, yang ni tak boleh hadam. Ini adalah proses adat. Proses adat. Sebenarnya yang bagi bermanfaat ni apa? Matahari boleh ada sesuatu sifat untuk beri manfaat ke? Mestilah pencipta alam yang menjadikan semua makhluk ni, dialah sebenarnya yang memberikan mudarat dan manfaat. Cuma proses dia melalui asbab ni, melalui peraturan ni. Tu yang lapar makan. Makanan dengan kita, siapa tinggi martabat lagi? Dah sebut tadi, siapa tinggi martabat lagi? Takkan makanan menyihatkan kita? Ya betul. Siapa sihatkan kita? Mesti ada yang menyihat, tapi bukan makanan. Cuma di atas peraturan asbab. Yang ni yang kita kena faham, peraturan asbab apa, supaya tujuan kita sebut ni apa? Nak kenal Allah. Betul lah dia sebut. Kena nazar tak? Kena fikir tak? Kena renung tak?
baru boleh kenal Allah Ta'ala. Kalau tidak tuan, akan jadi free thinker, akan jadi atheist. Kalau tak jadi atheist ataupun free thinker ke apa ke, jadi apa? Jadi hayal, bodoh, sampai tak ada langsung maksud hidup dia untuk kenal Allah Ta'ala, untuk dia nak tahu bahawasanya dia ni ada satu kewajipan untuk kenal Allah Ta'ala dan abdikan diri pada Allah Ta'ala. Ada matlamat hidup dia yang Allah Ta'ala taklif kat dia. Pasal apa dia tak boleh kenal ni? Pasal apa? Pasal dia tak pernah fikir, tak pernah renung. Makhluk ni, dan bila sebut makhluk tak beri mudarat ataupun manfaat kepada makhluk. Yang memberikan mudarat makhluk ni adalah Khalik yang mencipta makhluk. Pencipta makhluk lah beri mudarat dan manfaat di atas suruhan yang tu yang dihantar Nabi dan Rasul, supaya kita kenal Khalik ni, pencipta ni, supaya kita boleh abdikan diri pada dia, dan kita boleh kenal dia, kita boleh capai dia, dan kita boleh sedar siapa dia. Kita boleh sedar siapa dia. Taklah hidup kita hanya berorientasikan ataupun bermatlamatkan cari makhluk semata-mata. Tengok, kita kerja harian cari duit, betul tak? Duit yang kita siapa mahal lagi? Duit pun kalau kita milik, siapa, apa yang menyebabkan dia laku? Kita yang membuat sistem supaya melakukan duit. Takkan kita seronok dapat duit kan? Seronok tak seronok? Yang ni yang tuan-tuan kena fikir dan tilik. Seronok tak dapat duit? Seronok. Bukan maksud saya suruh bakar duit, saya tak kata gitu. Tapi saya nak suruh kenal. Yang ni yang kata kita kena kenal makhluk, tak beri mudarat pada makhluk. Macam mana pun peraturan asbab ni, kita ada asbab. Janganlah pergi selam dalam air. Pasal apa? Yang bagi mati Allah Ta'ala, betul, tapi jangan buat asbab mati. Lebih kurang saya nak sebut itu. Jadi asal saya nak sebut ialah duit ni siapa yang bagi laku ni? Kita yang buat sistem bagi duit laku. Kalau kita tak buat sistem duit laku, macam mana? Kotak je kan? Tak ada nilai. Kita yang diusah diperlakukan dengan nilai. Untuk seronok dapat duit. Okey, kalau seronok dapat duit, seronok dapat rumah, kita seronok dia. Adakah seronok yang hakiki macam tu? Tuan-tuan dapat duit ke, tuan-tuan dapat rumah ke, dapat anak ke, dapat isteri ke, jangan tak tahu tuan-tuan harta diri kita sendiri. Kita makhluk semua, betul tak? Okey, jangan tak tahu hakikat makhluk ni apa? Sentiasa melalui proses hancur dan reput setiap detik dan saat. Ini makhluk. Kita mati tak nanti? Pokok nanti mati tak? Bangunan ni hancur tak nanti? Alam semesta ni hancur tak? Semua makhluk tuan-tuan setiap detik dan saat melalui proses hancur. Jadi kalau kita dapat duit, dapat harta benda, dapat emas perak, dapat dunia sekalipun, dapat 7 lapis langit dan bumi, seronok lah. Jangan tak tahu lah, perkara ni semua dia sedang melalui proses hancur dan reput setiap detik dan saat. Tuan-tuan dapat kereta baru Ferrari, jangan tak tahu, nampak lawa, tapi dia sedang melalui proses reput dan hancur. Tuan-tuan beli je hari ni, katalah 3 juta, esok 1,5 juta. Dia semakin turun angka, susut nilai. Kita pun makin susut nilai, betul tak? Tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan makin susut nilai. Sedar tak sedar? Umur makin, kekuatan makin lemah, kepala otak makin kurang, betul tak? Kurang. Itu hakikat kita. Itu apa yang memang tak rosak dan binasa, sepatutnya kita dapatkan dia. Allah binasa tak? Kena fikir tak? Kena renung lah, bau kenai betul juga lah. Tak, memang betul. Satu bila sebut la ilaha illallah, tiadalah mempunyai sifat uluhiyah melainkan Allah. Antara uluhiyah apa? Mudarat manfaat, dan yang kekal abadi, yang tak akan berubah selama-lamanya. Siapa? Allah saja. Masih wallah, selain pada Allah Ta'ala ni macam mana? Semua binasa. Satu Nabi Rasul ditawarkan untuk Bukit Uhud jadi emas, macam mana? Yang penting aku kenal Allah Ta'ala, dia bagi nikmat, aku boleh syukur. Kalau dapat benda susah, aku boleh sabar. Yang penting aku kenal Allah, aku dapat rasa Allah Ta'ala, rasa ke dia. Dapat nikmat, bukan seronok dengan nikmat, kita rasa Allah beri. Dapat kesusahan, dapat sabar, apa dia? Allah juga beri.
Datang semua baik buruk daripada Allah Ta'ala. Atas nama susah, sabar. Atas nama nikmat, syukur. Yang penting dapat kenal Allah Ta'ala. Bukit Uhud jadi emas pun buat apa? Dia akan hancur dan reput dan binasa. Bagi kita dapat Allah, kenal Allah, faham Allah, i'tiqad Allah Ta'ala, yang ni kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ngaji tauhid kan? Ini yang kata dia tak akan dapat melainkan dengan nazar, pilih. Kalau atas perkataan simple dia sebut apa dia? Wajibnya ada zat Allah. Okay, tengok. Kita makhluk sekarang ada tak ada? Kita pergi kat situ dulu. Walaupun saya dah jauh sikit, masih cerita berfikir kan. Wajib ada zat Allah. Zat Allah dengan zat kita. Zat kita ada tak? Ada. Zat Allah kita pernah tengok. Okey, siap. Dah dapat kepastian tu. Okey, sekarang zat Allah ni memang ada ke? Siapa yang memang benar-benar ada? Zat Allah ke zat kita? Dia kena fikir, kena proses. Tuan tak fikir, tuan tak dapat. Sekarang kita ada tak? 100 tahun dulu ada tak? Akan tak ada tak? Jadi kita ni ialah zat yang tak ada asalnya, dah akan ditiadakan. Sekarang ada tak? Dan jangan tak sedar, kita ada ni pasal kita diadakan. Bila kita diadakan, mesti ada yang yang mengada tu. Ada tak zat yang mengada ni? Pasti ada. Pasti ke tak pasti? Kenapa pasti ada? Kerana mana mungkin kita ni, yang kita kena sedar, gunakan keupayaan akal Allah Ta'ala bagi kat kita, yang asal kita daripada tak ada, dah akan tak ada, sekarang duk ada. Mestilah ada yang mengada kita. Dan bila kita tiada nanti, mestilah ada yang meniadakan kita. Mengada dan meniada tu mesti ada. Betul tak? Boleh nafi tak? Kalau ada orang nafi macam mana? Bangang gila punya. Dia tak akan terima sebalik kan tuan? Itulah hukum akal. Bahkan kenalilah realiti kita apa? Kita adalah harus ada. Zat kita harus ada. Zat yang mengada kita wajib ada. Siapa lagi? Jadi kita kenal zat siapa lebih besar? Kenal zat Allah ke kenal zat kita? Di mana kita kenal kata dia lebih besar? Dia wajibul wujud, kita jaizul wujud. Sedikit bahasa Arab saja. Dia wajib ada, kita harus ada. Tentu bila kita tengok kita ada, kita nak feel siapa? Feel kita ke feel Allah Ta'ala? Sepatutnya feel Allah Ta'ala. Ada feel ke Allah Ta'ala tak? Tak ada. Maksudnya kepala otak sentot. Kita tak pandai berfikir lagi siapa sepatutnya yang kita kena capai dan mendapat. Kita duk capai kita duk capai makan minum, kita duk capai duit, kita tak nak usaha untuk capai Allah Ta'ala. Boleh faham saya cakap apa? Sepatutnya bila capai Allah Ta'ala, faham ke Allah Ta'ala, maksudnya kita dapat dia, dapat Allah Ta'ala, dapat apa? Dapat segala-galanya. Itu yang la ilaha illallah. Dia tak menjadi yang kita. Dia yang bagi ada kita. Dia yang bagi kita hidup. Dia bagi kita ilmu. Dia bagi kita kederat. Dia bagi kita kehendak. Dia bagi kita melihat. Dia bagi kita mendengar. Mana ada benda dalam dunia ni yang bukan daripada dia? Tentu kita perlu makan, kita perlu minum. Siapa yang menentukan sebenarnya makan minum kita? Dia tak? Dia ke kita? Dia. Senang ke susah nak dapat? Kena fikir je tak? Lontar bagi soalan, jawab, fikir kena. Boleh, okey. Boleh faham. Senang ke susah? Kena ada orang tunjuk je tak? Sendiri tuan-tuan renung boleh dapat tak? Cerit juga tu. Tak jumpa jalan tuan-tuan. Tu yang ramai manusia tak jumpa jalan ke Allah Ta'ala ni. Kalau semua orang boleh berfikir jumpa jalan ke Allah Ta'ala, tuan-tuan tahu apa jadi? Penuh surau ni, penuh masjid ni. Semua orang kira semua kalau sembang bab ketuhanan je, tak sembang bab lain. Semua sembang bab tauhid je, tak sembang bab makan minum. Maksud apa? Ada sembang makan minum, jangan buat kelakar. Buat apa? Tak ada faedah pun.
Cuba sebut subhanallah, kita akan rasa value dia. Maksudnya apa? Sebut ni akhirat ada nilai tak? Sebut nasi lemak ada nilai ke lah, kau boleh makan, lepas makan gitu. Okay. Apa nak sebut ni? Yang ni yang asas kita nak sebut ni apa? Nak bicara tentang zat Allah Ta'ala. Walaupun kita tengok zat makhluk, tapi boleh faham ke zat Allah Ta'ala. Yang ni lah dipanggil nazari. Sikit lagi buat mudah. Misal kita hidup tak? Kita bagi kita hidup, makanan bagi kita hidup tak, kita makhluk dengan makanan kita lagi mulia lah, kita lagi hebat lah. Takkan makanan bagi kita hidup, minuman bagi kita hidup, ubat bagi kita hidup, oksigen bagi kita hidup. Yang menghidup mesti ada, tapi mesti bukan sumber alam itu. Betul? Tumbuhan bagi kita hidup, oksigen bukan bagi hidup. Betul ada binatang bagi kita hidup, betul ada manusia bagi kita hidup, mak bapak kita bagi kita hidup. Jangan buat bodoh. Mak bapak kita pun siapa bagi hidup? Mesti ada yang bagi hidup. Tapi yang bagi hidup tu bukan galian, bukan tumbuhan, bukan haiwan, bukan makhluk. Semestinya yang bagi hidup ni siapa? Atau istilah makhluk, Khalik, mesti pencipta. Betul yang boleh kita hidup siapa? Allah, Khalik yang bagi kita hidup, bukan makanan. Betul yang menyebabkan boleh jadi hidup semua ni siapa? Allah lah. Boleh tak makhluk beri mudarat dan beri manfaat pada makhluk? Tak boleh. Cuma di atas peraturan alam dan asbab. Jadi apa yang kita dok tengok atas muka bumi ni seharian ni, yang berlaku sama ada pada batang tubuh kita ataupun di keliling kita, semua ni adalah asbab. Asbab masih makhluk. Yang ni yang sebut, kata ulama kita apa? Bila kita faham asbab, kena faham musabbibul asbab. Bila sabab, mesti ada yang membuat sabab. Yang tu yang kita sabab, mesti ada musabbibul asbab. Kita musabbibul asbab ni yang kita tak pernah fikir. Kita duk cari sabab. Kita tak boleh rasa musabbibul asbab. Bila kita faham dengan proses berfikir macam ni, apa dia? Setiap apa yang berlaku, sabab tak boleh memberi mudarat mudarat, tetapi untuk menghasilkan sesuatu di atas peraturan alam yang Allah bagi jadi ni, engkau kena buat asbab. Tetapi kita bukan berpegang kepada asbab, kita berpegang pada musabbibul asbab. Itu fakta ilmu dia. Kata kita bicara tauhid, situ kan ambil. Dia takkan dapat melainkan dengan fikir dan nazar. Kalau kita makan nasi, kita nak syok tak mana? Tak makan. Kita kena realize diri kita kena syok bila kita boleh sedar bahawasanya Allah yang bagi kita makan. Baru kena syok hidup. Syok hidup bukan syok di atas makanan yang kita kecap, tapi syok kita di atas kita kenal makanan yang kita dapat ni, pasal yang mencipta makanan, yang menjadikan kita, yang menjadikan seluruh alam ni lah yang menakdirkan, yang menentukan rezeki ni. Sebelum kita ada lagi, dia telah tentukan makanan ni akan dapat ke kita, dan kita kenal dia, kita capai dia, kita rasa dia, kita feel dia, kita iktiraf kat dia, kita intikad kat dia. Dialah yang memberikan makanan ini sampai ke aku. Baru istilahnya kau kenal siapa engkau, siapa Tuhan kau. Baru kita kenal Tuhan. Baru istilahnya tuan, kita dapat kenal Allah Ta'ala ni dengan ilmu nazari. Kalau tidak, dia bukan nazar, dia apa? Taklidi. Bila taklid tuan, kita tak akan feel macam tu. Macam mana? Makan, kita akan rasa makan. Bahkan nanti apa tau, kita akan syirik dekat pencipta alam. Kita tak rasa Allah Ta'ala yang bagi aku hidup, kita akan rasa makanan lah aku makan kerana aku makan aku hidup, kerana aku minum aku hidup. Kita tak rasa Allah lah yang bagi hidup. Nanti itikad kita kat mana? Aku hidup ni pasal ada makan dan minum, aku hidup ni pasal oksigen ada, bersatu aku hidup. Rosak dah kita. Ya, rosak. Punca dia pasal apa? Tuan-tuan tak pernah nazar, tuan-tuan tak pernah fikir.
Dan bila tak fikir pasal apa, tak nak pergi ngaji. Tak pernah ada orang lontar pengetahuan macam tu. Dalam TV tak ada tuan-tuan pengetahuan macam saya cakap ni. Betul ke? Betul biasa dengar dalam TV ajar saya mengajar ni, ada? Tak ada? Jangan tak tahu lah, tak ada lah. Tuan-tuan nak jumpa ni pondok, pusat-pusat pengajian yang betul-betul, yang kitab turas ni macam tu kot. Baru tuan-tuan jumpa. Baru tuan-tuan jumpa mengaji tu. Satu, pengajian sejak daripada zaman Rasulullah lagi dah jadi sunnah dah. Apa dia? Pengajian yang betul-betul ni dia tak dapat tidak, mesti istilahnya talaqi, berjumpa, berguru. Kalau tuan-tuan cari tok Google, out. Mesti kenali guru siapa yang tuan nak mengaji, daripada mana dia ambil ilmu, dia pula betul, dan baru kita nak terima pada dia dengan ajaran yang betul. Okay, macam mana pun kita duk bicara ni, Allah Ta'ala mesti sabit pada dia zat dia. Jadi untuk mensabitkan zat Allah Ta'ala, jadi asal kita bicara tadi, kita ni ada, kita asal tak ada, dah akan ditiadakan. Mesti yang mengada tu ada. Dan kita duk dengar nama dia Allah. Allah ni apa? Allah ni nama dia. Bila nama dia ada tak diri dia? Mesti ada. Pasal takkan ada nama je. Allah bukan nama je. Dan Allah bukan sifat saja. Dia kuasa, dia ilmu, dia melihat, dia mendengar. Allah Ta'ala bukan sifat saja, mendengar, melihat ni perbuatan. Kalau atas nama perbuatan, ada sifat dengar, ada sifat lihat, ada sifat ilmu, ada sifat hidup. Yang ni sifat. Bila kata dia mendengar, dia menghidup, dia mengada, dia meniada, itu perbuatan. Bila ada perbuatan, mesti ada datang pada sifat. Bila sifat, mesti ada zat. Jadi bila Allah nama dia. Bila ada, mesti, bila nama ada, mesti ada Tuhan punya nama. Jadi bila kita, zat kita ada tak zat Allah ada tak? Mesti ada. Dan zat Allah dengan zat kita, zat mana yang kita kena istilahnya rasa agung sangat, hebat sangat? Zat mana? Zat kita ke, zat makhluk ke, zat khalik? Zat khalik lah. Maksud apa? Zat dia wajibul wujud, zat kita jaizul wujud. Tambah kita belajar nanti satu persatu bab ketuhanan. Zat dia zat kidam, zat kita zat hadis, zat baharu. Tak ada, dia bagi ada. Allah memang ada, sedia ada. Dia bukan daripada tak ada. Dan dia ada, dia takkan binasa. Kita zat fana yang akan mati, akan rosak. Ni pun tua dah, misai pun putih dah, tak putih pun perang, kedekat pun makin kurang. Kita zat fana. Allah, dia mesti zat yang qaim bi nafsi. Dia tak hajat pada satu. Kita hajat macam-macam. Kita hajat pada bernafas, hajat ada makan, hajat ada minum. Tapi sebenarnya hajat kita besar sekali siapa? Allah lah. Pasal Allah kalau ada kita bagi makan minum kat kita, macam mana? Cuma kita terhalang nak sampai ke dia dengan sebab-sebab ni. Yang tu yang kena nazar, fikir, supaya jangan kita ni terhalang untuk kenal Allah Ta'ala disebabkan asbab. Dan jangan tak tahu, manusia ni tak boleh kenal Allah Ta'ala disebabkan asbab lah. Pasal Allah Ta'ala dia tak bagi kat kita direct. Dan untuk kita nak faham Allah ni, dia mesti kena nazar macam ni, kena fikir dan nazar, kena renung, baru kita akan jumpa Allah Ta'ala. Kalau kita tak jumpa kan, kita akan jumpa sebab je. Kita akan jumpa sebab je. Jadi asal nak sebut, mesti Allah Ta'ala ni sabit. Bila ada nama dia, tentu ada zat dia. Dan zat dia, zat semata-mata ke ada apa lagi? Dengar, setiap zat mesti ada sifat. Setiap zat mesti ada sifat. Tu istilah. Setiap zat mesti ada sifat. Jadi bila sabit zat Allah Ta'ala, tentulah ada segala sifat kesempurnaannya. Jadi bila sebut Allah tu nama, Allah nama pun ada. Bila ada nama, mesti ada Tuhan punya nama. Bila ada nama, tentu ada sifat. Sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya. Kalau kita sebut selalu atau kita belajar sifat 20 sifat yang sangat asas dalam bab ketuhanan, dia mesti ada hayat, ada ilmu, ada iradat, ada kudrat, ada sama', ada basar, ada kalam. Mesti punya. Jadi sabit zat, sabit sifat dia. Mana kita tahu sabit sifat dia? Pasal kita boleh tengok alam ni mendalilkan af'al dia. Dia mengada, dia meniada, dia membesarkan, dia menjadikan matahari, dia merupa, dia yang mengubah daripada kecil pada besar, dia yang menghidup mati. Kalau disebah
huraian sifat sesuatu, tuan-tuan. Dia yang memberi rezeki, dia yang menurunkan hujan, dia yang membasahkan bumi, dia menghidupkan benih. Semua dia. Mana ada perbuatan yang bukan perbuatan dia? Bila ada semua kesan yang kita tengok ni mesti datang daripada satu perbuatan. Setiap perbuatan mesti datang pada sifat, sifat mesti datang daripada zat, dan sabit zat Allah Ta'ala, sabit sifat kesempurnaan dia. Lanjutan juga sebut, atau kita sebut kita ni makhluk, sabit af'al dia. Mana tahu af'al dia? Kerana kita ni adalah asar dia. Itu istilah. Apa asar ni? Kita ni ialah efek daripada perbuatan dia. Betul tak? Pasal apa kita ada rupa kita? Dia musawwir, dia yang merupakan kita. Quran sebut macam mana? Huwallazi yusawwirukum fil arham. Saja sebut Quran. Quran mengajar tak kaedah berfikir ni? Ni ilmu memang dalam Quran, hadis ke? Ya, ilmu dalam Quran. Quran sebut apa? Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang merupakan rupa kamu dalam rahim ibu lagi. Bahkan cop jari kita ni, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bila dah mati esok orang Taala bangkit, esok akhirat esok, cap jari kita masih serupa. Hebat tak? Bukan saja muka serupa kan? Apa? Cap jari pun serupa. Yang tu yang orang pengkaji dia ambil kaedah berfikirnya, apa dia? Betul ke cap jari ni? Cek kan? Memang dia ada barcode. Satu tuan-tuan pergi, apa, kalau ada yang tempat cop jari itulah kan, kalau apa IC tuan-tuan, kalau tak ada IC pun tuan-tuan cop kan? Kalau dia baca tu, dia scan, dia mesti baca dengan betulnya. Barcode ni takkan silap kan? Barcode dekat kedai tu pun kadang dia rosak kan, tet kena konyoh tu, baru dia boleh baca. Tet panggil dua kupang, 2.6 bilion. Ni jari letak dah. Kalau ada sistem satu dunia boleh baca tuan-tuan yang cari. Tak jadi tengok pasport kan, masuk je, letak tu. Lagi dia cari Ahmad Rozani Abdul Rahman. Dia buka gate, baru boleh lalu. Siapa buat? Komputer buat jawab jari kita. Ni kata barcode lah. Barcode pun orang kena reka line 4321880 tet kena reka. Tu pun kalau katalah ni iGao, barcode dia macam mana? Barcode dia iGao lah, bila-bila pun iGao lah, tet iGao RM8 contoh iGao apa 600 ml tet. Tak, kita ni setiap orang barcode dia lain tau. Semua nombor lain. Kalau ada nombor lah, semua lain kan? Siapa buat? Khaliqus samawat, pencipta langit bumi. Lain-lain semua, tak ada yang serupa. Itu orang Ta'ala, dia wujud zat dia sabit tak? Ada tak sifat kesempurnaan dia? Kita tengok apa yang ada pada kita, itu dalil menunjukkan perbuatan dia. Dan bila perbuatan dia ada sifat dia, dan bila sifat dia ada perbuatan dia, ada sifat dia, ada zat dia. Sabit tak zat Allah Ta'ala? Saya dah tunjuk cara berfikir dia. Apa dia? Kita ni kesan perbuatan dia. Bila ada kesan perbuatan, mesti ada perbuatan dia. Saya bagi contoh, dia Al-Musawwir, dia Al-Khaliq, Al-Razik, Al-Hakim, Al-Balik. Segala sifat kesempurnaan dia kan? Lahul Asma'ul Husna. Kita dah intiqad, alhamdulillah, satu hal baik. Sabit fi'il dia, sabit sifat tak? Umum sifat buat ni dia kudrat, dan mesti apa yang dia buat ni ketentuan dia iradat. Mesti pendetilan apa yang diberi kat kita ni mesti sabit ilmu dia alim. Kalau kita pun mendengar, melihat dan boleh bercakap, takkan dia pekak, bisu dan buta? Subhanallah. Dia hidup tak? Memang dia hidup. Kita ni hidup, bukan kita hidup. Dia yang menghidupkan kita. Ada tak sifat kesempurnaan pada dia? Dan sifat kesempurnaan ni semua sabit di zat dia. Berapa zat dia? Only one. Inna ilahakum lawahid. Qul huwallahu ahad. Macam mana boleh dapat? Nazar tak? Kena nazar tak? Nazar baru kuat dia. Kalau syarat Qul huwallahu ahad memang boleh syarah gitu, tapi
tak dibawa dengan keupayaan berfikir. Satu, kalau kita lihat ni, boleh tak tuan-tuan fikir, tengok air mesti ada kilang yang buat, ada kilang orang buat, mesti ada proses macam tu dia. Okey, suluh diri kita tengok cermin, nampak apa? Nampak muka kita, takat tu saja. Inilah asarullah, Allah yang buat aku. Dulu aku kecil, semalam tak ada jerawat, ini ada jerawat, contoh. Ini kesan perbuatan Allah Ta'ala ke kita. Dulu tak pakai spek, sekarang pakai spek. Dulu tak ada janggut, sekarang ada janggut, contohlah. Dulu janggut hitam, sekarang janggut putih. Apa saja yang kita tengok kat kita kan, mesti yang ubah. Kita ubah, makanan ubah, minuman ubah, apa yang ubah, mesti ada yang mengubah. Jadi kita ni ialah asarun, perbuatan dia mesti ada yang mengubah. Mengubah perbuatan, mesti bila mengubah dia kuasa, mestilah dia ada kuasa mengubah sabit kudrat dia, ada iradat dia, ada ilmu dia, ada hayat dia. Jadi bila ada sifat-sifat tu, ada zat dia tak, terus tengok diri kita, sabit zat Allah Ta'ala, sabit sifat Allah Ta'ala, sabit af'al Allah. Aku ni apa? Aku adalah makhluk dia, aku adalah makhluk dia. Macam mana pun tuan-tuan, untuk dapat tauhid, bimbingan terus berfikir macam ni, dia memang perlu nazar dan perlu bimbingan. Yang tu yang perlu satu asuhan untuk kita boleh sampai istilahnya ma'rifatullah, kenal sungguh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada apa dah yang kita hidup ni melainkan kita sentiasa rasa perbuatan dia nisbah milik. Kita akan rasa milik dia, semua ni hasil daripada perbuatan dia. Bila perbuatan dia mesti sabit segala sifat kesempurnaan dia, segala sifat dia mesti sabit di zat dia. Ini kaedah-kaedah nazar dan fikir, yang kalau kita betul jalan dia, memang kita akan kenal Allah Ta'ala sekenal-kenalnya, sehingga kita lebih kenal Allah Ta'ala daripada kenal diri kita. Satu, kalau saya sebut mudah ni, kita ada, siapa yang lagi ada? Allah lagi ada. Siapa? Dia yang mengadakan kita. Walaupun kita nampak kita ada, yakinnya kita pada dia sepatutnya lebih kuat daripada yakinnya ada kita. Dengar? Kita ada, memang kita daripada tak ada dan akan tak ada. Untuk kita nak yakin siapa, kita mesti yakin yang mengada, yang meniadakan kita memang ada dan dia wajib ada, dan dia lebih ada daripada adanya kita. Pasal dia wajib ada, kita harus ada. Macam mana boleh dapat tu? Fikir, nazar. Yang tu pun kalau tuan-tuan boleh jalan, tuan-tuan balik lagi melengung hak tu je. Macam mana ustaz sebut macam mana aku ni ada asal aku tak ada, aku kan jadi tiada. Aku daripada tak ada kepada ada, yang mengada. Untuk ada kepada tak ada, yang meniada. Mesti ada yang mengada dan ada yang meniada. Yang meniada dan mengada ni mesti ada. Aku ni diadakan. Betul. Aku ni diadakan, mesti ada yang mengada. Yang mengada tu wajib ada, mana boleh tak ada. Pasal mana boleh tak ada, pasal aku dulu tak ada, mesti yang mengada aku mesti ada. Jadi dia lagi ada pada aku. Aku ni ada harus, dia ada wajib. Memang yang ada sebenarnya dia la ilaha illallah, la maujud illallah. Tak ada yang wujud hakiki, yang memang ada, yang memang sedia ada dan memang kekal ada. Yang ada, yang berdiri sendiri, tak hajat pada sesuatu yang boleh mengada dan meniada, melainkan Allah aja. Dapat tauhid tak? Dapat? Kita apa? Kita barang tiada, cuma nampak ada sekarang. Pasal apa? Pasal dia bagi kita ada, dan dia bagi ada kita pun bukan dia bagi ada tepuk, lepas tu terus ada. Itu terus ada gitu je. Tak. Kalau kita fahamnya tu, yang menggagalkan kita kenal Allah Ta'ala dan kita rasa ke dia. Pasal Allah Ta'ala dia bagi ada kita ni, dia bagi ada sejak daripada mula dia mengadakan kita. Bahkan atas syarahan ulama, sejak daripada mula Allah Ta'ala menentukan azali lagi dalam ilmu dia nak bagi kita ada. Sejak daripada dia buat keputusan nak mengadakan kita, sampailah ke akhirat esok, semua kita ni dalam urusan dia, nisbah dia nak menjadi dan memilik, nisbah memberi rezeki dan mengatur seluruh urusan
daripada kita mula-mula dia nak mengada azali lagi, yang memang dia dah tentu kita azali, sampailah akan datang semua dalam urusan dia tanpa ada sedikit pun campur tangan kita, bahkan semua segala-galanya di atas pengurusan dia. Semua dia kan, semua dia. Satu kalau kita faham Allah Ta'ala bagi kita ada, lepas tu habis lah, dia dah tak ada hubungan dengan kita. Tak betul lah. Saya ngaji lah, tutup guru buat misal senang je tak. Kita tengok lampu duk menyala, kipas duk pusing dia. Pasal apa kipas pusing? Ada elektrik dia. Elektrik tu mula-mula touch pusing, lepas tu habis lah, tak ada touch apa-apa dah. Sentiasa kena connected dia, barulah dia boleh pusing. Sentiasa. Bila tak sambung, dia berhenti. Lampu kalau tak on switch, menyala lah, dia takkan menyala je. Pasal apa duk menyala? Berterusan tuan. Kalau kita belajar bab ilmu fizik, dia ada aliran tenaga situ, bertukar proses tenaga. Asalnya tenaga keupayaan air takung dalam pang, tenaga keupayaan memusingkan turbin, tenaga kinetik. Tenaga kinetik saja saya nak guna maklumat sains tuan-tuan. Tuan-tuan tak faham, sudahlah, aku kerti sains, aku kan kabur tuan-tuan. Sains ni untuk apa? Untuk kita kenal Allah Ta'ala tuan-tuan. Tenaga turbin, tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni lepas tu menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik masuk ke lampu, menghasilkan tenaga cahaya. Tenaga cahaya bila bercahaya menghasilkan tenaga haba. Lepas tu pergi mana dah tak tahu lah, bodoh kita tu. Saya pun bodoh lah, saya nak sambung pun tak pandai lah tu. Tapi sentiasa tenaga elektrik tu ada, betul tak? Dan sentiasa tenaga elektrik itu sedang ditukar pada cahaya dan haba sekarang, betul tak? Siapa yang mengurus sebenarnya semua tu? Allah. Boleh tenaga keupayaan. Tenaga tu siapa buat tenaga tu? Siapa yang transformasikan tenaga keupayaan jadi tenaga kinetik, kinetik menjadi elektrik, elektrik menjadi haba, haba menjadi cahaya, cahaya menjadi haba ni siapa yang buat sebenarnya? Boleh elektrik buat elektrik, air boleh buat elektrik, air boleh buat keupayaan, air boleh buat kinetik. Satu kita belajar teori dalam fizik, apa? Tenaga ni dia tak boleh dicipta dan dihapuskan, dia cuma berlaku transformasi. Siapa transformernya? Allah. Dapat tauhid kan? Mengaji fizik ya. Cuma dulu kita ngaji fizik bodoh-bodoh. Kok tuan-tuan tak ngaji fizik lah pasal kelas sastra. Saju sikit itu. Saya pasal saya kelas sains, saya boleh sebutlah spesifikasi fizik tu sikit. Betul kan? Belajar dalam fizik kita belajar ni. Tenaga kinetik apa, tak ada pun sains paduan lah, padu semua ada kan. Fizik, kimia, biologi, sampai naik biol belum ngaji, tak faham-faham. Belajar kat tu je, bodoh. Tenaga sedikit pun tak pakai, betul tak? Sekarang kita nak pakai maklumat tu, sia-siakan dia buat apa? Dan nak pergi mana? Nak pergi mana? Ke Allah, kenal Allah, supaya boleh capai dia dalam faham dia yang dia yang mentransformasikan semua tu, dan dia lah transformernya. Jangan faham transformer tu kecil tu, faham robot pula. Ini bahasa lah. Dia yang melakukan proses penukaran tu, tiada yang boleh menukar. Takkan tenaga keupayaan boleh cipta tenaga kinetik? Tenaga kinetik mana boleh cipta elektrik? Tak boleh kan? Makhluk tak beri mudarat atau manfaat kepada makhluk. Cuma asbab keupayaan kinetik dengan proses macam ni lah, gelung elektrik lah, apalah, magnetik lah, pusing macam ni, hasil tenaga AC ke DC, direct current ke yang ulang-alik macam tengok lah macam mana asbab macam ni arus ulang-alik, asbab macam ni arus direct. Boleh faham saya kawan? Tak kerti apa tu, saya tak tahu langsung mengatakan fizik tu. Kalau sains pula, kita didihkan air ni, asalnya unsur dia melekat antara satu sama lain. Bila kita panaskan, dia akan menyerap haba. Bila dia menyerap haba, dia akan bergetar, dia akan menjarakkan antara jarak molekul air H2O tu. Bila jarak sampai tahap suhu mendidih 100 darjah Celsius, buh garam sikit, dia akan jadi 102, 103 darjah Celsius. Apa jadi? Puff, dia akan mengungkapkan daya lekatan antara air ni.
Dia jadi buat air, jadi pergerakan dia rawak. Lepas tu bila dia ringan, dia kan terbang. Dia akan bergerak mengikut tekanan. Ada tekanan rendah, tekanan itu yang jadi angin tu. Saya boleh cerita teori tu kan, saya ngaji sains dulu. Saya ngajar sains, dah mengaji sains. Ni ngaji apa? Ngaji tauhid. Itu asbab. Siapa buat asbab ni? Musabbibul asbab huwa Allah. Ni ngaji tauhid. Yang kata bila kita nazar, fikir macam mana? Sampai tak ke Allah Ta'ala? Sampai tak? Bahkan satu ulama-ulama dulu, bahkan ayat Quran sikit saranan yang nak menunjukkan apa kita sebut ni kan, sebenarnya kita mengaji tafsir hadis. Pasal ada ayat Quran sebut macam mana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya kejadian langit bumi ni, kita sebut ni semua kejadian langit bumi, apa manusia, air, apa semua ni, wa ikhtilafil laili wan nahar, itu tak boleh berlaku perbezaan siang malam. Bila ada siang malam, nanti ada akan proses bumi pusing, graviti dia, cahaya matahari lah mana suhu sejuk tu, ada equinox solstice, macam-macam nak sebut kan, kalau nisbah ilmu akademik dia, satu-satu tu semua tu kata orang Ta'ala apa? La ayatin, ada banyak sungguh tanda-tanda. Kat siapa tanda ni? Tanda kebesaran Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, tanda zat Allah Ta'ala, tanda sifat Allah Ta'ala, tanda af'al Allah Ta'ala. Yang ni semua ialah asar daripada perbuatan Allah Ta'ala, kesan efek daripada perbuatan dia. Bagi siapa dapat ni? Liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal. Bila akal ni, apa proses dia? Fikir, nazar. Belajar tafsir tak sekarang? Belajar huraian tafsir daripada ayat Quran, walaupun tak atas nama subjek tafsir. Jadi kalau kita faham tu, memang betul lah dia sebut dan kata untuk mensabitkan zat Allah dan pada Allah Ta'ala segala sifat kesempurnaan, memang kena fikir dan nazar. Kalau tidak, tak dapat. Satu, kita bila kita kenal Allah Ta'ala dengan cara macam ni, best tak kenal Allah Ta'ala. Sebut Allah mana? Allah yang khaliqus samawat. Allah mana? Allah yang menjadikan aku daripada tak ada kepada ada, dan ada ni dia akan meniadakan aku. Allah mana? Allah yang khaliq, dia yang menjadikan aku daripada tak ada kepada ada. Allahu Akbar. Allah khaliq ni lah hebat dan besar dan agung. Satu, kalau kita faham tauhid ni, aplikasi dia, faham akidah, dia akan bawa lazat ibadat. Pasal kita faham Allahu Akbar, selalu kita tak faham Allah sebut nama pun tak jadi apa-apa. Ni Allah mana? Allah Al-Khaliq. Allah mana? Allah Al-Hayy. Allah mana? Allah Al-Alim. Allah mana? Allah Al-Murid. Allah mana? Allah Al-Qadir. Allah mana? Al-Sami'. Allah mana? Al-Basir. Allah mana? Al-Mutakallim. Allah mana? Allah yang lahu mulku samawati wal ard. Allah mana? Allah yang wa annal quwwata lillahi jami'a. Semua hak dia. Allah ni bila semua hak dia, makhluk tak boleh bagi mudarat dan manfaat. Tak ada yang boleh mudarat dan manfaat, la nafi' wala dar illa Allah. Allah mana ni? Allah yang bersifat kesempurnaan macam ni. Dia ni macam ni, hebat tak? Akbar. Baik. Cuma berapa hari dah dapat kan? Tuan-tuan saya tak tahu. Maksudnya nisbah ilmu tuan kena latih tak? Antara latih tu latih apa? Latih fikir. Yang tu yang ulama ajar latihan ni, dia takkan dapat melainkan antaranya sebutlah la ilaha illallah. Satu, Rasulullah pernah isyarat, jadidu imanakum, you must refresh your iman. Iman ni apa? Al-iman wal yaqin. Iman ni yakin. Yakin ni kat mana? Al-yaqin mahalluhu qalb, di hati. Macam mana supaya dapat iman? Mesti tasdik di hati. Macam mana nak tasdik di hati? Pengetahuan yang ada tu, ulangan dia sampai lekat di hati. La ilaha illallah. Tidak ada. Atas kita bercara wujud je buat misal. Wujud zat, tiadalah yang wujud, yang wajibul wujud melainkan Allah. La ilaha illallah. Tiadalah wujud. Ambil atas makna tu. Tiadalah yang wujud, yang wajibul wujud melainkan Allah. Tiadalah yang wajibul wujud melainkan Allah. Aku ni jaizul wujud. Makhluk ni semua jaizul wujud. Yang wajibul wujud siapa? Allah. La ilaha illallah. Tiadalah yang wajibul wujud melainkan Allah.
tiadalah yang wajibul wujud melainkan Allah Ta'ala. Nak banyak-banyak lagi banyak kan, serabut latih tu sampai masa kan kita rasa Allah wajibul wujud, kita ni jaizul wujud. Satu makan ubat pun dia bila dia jaizul wujud, hukum adat dia makan kenyang. Tak, bukan kau yang kenyang, Allah yang bagi kenyang. Kalau rajin tu tak bercakap lagi dengan nasi. Oh nasi, Allah yang suruh aku makan kau. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan melampau. Ya, wahai nasi, Allah yang aku suruh aku makan, dengan tu aku makan. Dan kau ni, kalau kau Allah Ta'ala tak suruh aku makan, aku tak makan kau. Inilah perkataan-perkataan yang disebut oleh ulama antara kisah-kisah Sayyidina Umar dan kisah tawanan kan. Pernah satu ketika Sayyidina Umar dia duduk tawaf, dia cium Hajar Aswad. Buat apa cium Hajar Aswad? Hajar Aswad bagi mudarat dan munafiat. Batu kan. Ada orang tanya dia, kenapa kau cium wahai Umar? Kata dia, aku cium tu pasal aku tengok Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam cium dia. Tiru perbuatan Rasulullah, Rasul cium satu aku cium. Kalau Rasulullah tak cium, tak teringin aku nak cium. Pasal apa? Batu boleh mudarat dan munafiat apa? Jangan kata kat batu tu kan. Kalau manusia pun dia takkan minta pertolongan dengan manusia. Pasal apa? Manusia tak beri manfaat ataupun mudarat pada manusia. Makhluk tak beri manfaat ataupun mudarat pada makhluk. Yang memberi manfaat innama ad-nafi' ad-dar huwa Allah. Yang beri mudarat manfaat ialah Allah Taala. Satu dia orang punya akidah macam ni. Satu sikit pun orang Islam lawan kafir boleh tak? Pasal apa? Pasal apa? Jawab. Pasal yang bagi menang kalah ni Allah Taala, bukan kita. Atas usaha kita buat sedaya mungkin yang mana teknik, tentera, bakat apa, antara yang kita kena buat apa dia yang orang kafir tak buat. Ya Allah, takluk hati kita dengan Allah Ta'ala. Kita ni ada Allah, ya Allah maulalahu, kita adalah Allah yang Allah mentadbir kita. Orang kafir balil kafirin la maulalahu, orang kafir ni mana ada pembantu dia, mana ada. Allahu waliyul ladzina amanu. Tapi syarat berimanlah. Bila kita beriman, memang hati kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tak bantuan? Dia bagi kat siapa? Bagi kat siapa yang memang hati dia ada Allah Ta'ala. Macam tu buat bahasa. Hati dia ingat Allah Ta'ala, hati dia faham Allah Ta'ala, hati dia intikad dengan Allah Ta'ala. Orang macam ni yang Allah Ta'ala bagi bantuan. Satu, Allah Ta'ala isyarat apa? Allahu waliyul ladzina amanu. Bukan Allahu waliyul ladzina aslamu. Allah adalah yang mengurus orang yang beriman. Ayat tu tak kata Allah waliyul ladzina aslamu. Allah Ta'ala adalah yang mengurus, maksudnya dia akan beri bantuan kepada orang-orang Islam. Tak? Orang Islam dia tak jamin bagi bantuan. Quran sebut ayat lain, wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Ta'ala kata mesti satu kewajipan atas kami beri bantuan alal mu'minin. Mu'minin, muslimin tidak. Satu, ada muslimin kena bunuh, ada muslimin kena zalim, kena sembelih. Pasal apa? Dia muslim kerana hidup pun dah secara Islam dah. Nama je muslim. Yang mukmin macam mana? Dia Allah Ta'ala janji wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Mu'minin, orang ada iman, ada tasdik qalbi, mesti dia bagi bantuan. Nabi dia bagi bantuan tak? Sahabat bagi bantuan tak? Pasal apa? Itu jaminan. Satu, kita kena usaha macam mana? Usaha jadi muslimin saja ke? Usaha jadi mukminin. Nak jadi mukminin nak pergi mana? Apa yang nak diusahakan? Qalbi, hati bagi hidup. Pasal kita selalu mulut je. Bila mulut saja sebut, hati tak pergi, belum iman ni kan? Iman ni hati. Al-iman huwa al-yaqin. Al-yaqin mahalhu qalbu. Iman ni mesti yakin. Dan yakin tempat dia hati. Yakin bukan dengan mulut. Satu, kita sebut Tuhan kita siapa? Allah, mulut. Siapa jamin rezeki kita? Allah, mulut. Siapa yang wajib wujud? Allah, mulut. Dalam hati macam mana? Tak rasa lagi. Tak rasa lagi. Jadidu imanakum. La ilaha illallah. Tak pun tak sebut, genung fikir. Itu yang tak akan dapat melainkan nazar. Fikir dan nazar. Fikir dan nazar. Kalau kita perhati itu kan penting apa yang kita belajar malam ni. Besar. Dan jangan tak tahu keseluruhan hidup kita dia akan boleh berubah di atas kita faham ni. Nazar tak nazar ni. Bila kita guna akal dan fikiran kita untuk berfikir ke Allah Ta'ala,
untuk berfikir kepada sabitnya zat Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan dia, yang kita boleh gunakan apa pengetahuan kita di atas perjalanan asbab atas muka bumi ni untuk faham. Ni hukum adat saja, yang ni bukan hukum mesti, bukan hukum akal. Akalnya apa? Walaupun kita lapar, kita perlu makan, tapi makanan tak mengenyangkan. Yang mengenyang masih ada, tapi mengenyang bukan makanan. Pasal ada orang makan tak kenyang, ada orang tak makan kenyang. Mesti yang mengenyang tu ada, dan mengenyang tu Allah. Baru kau dapat tauhid, baru kau boleh berjalan untuk kenal Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita akan istilahnya apa, tercengang-cengang, terpinga-pinga. Kita tak tahu matlamat hidup kita. Duk sibuk apa? Tak sibuk ke Allah Ta'ala? Duk sibuk apa? Duk sibuk makan. Makan. Ni sedap ni, tempat ni memang best. Makan. Tak pernah langsung fikir untuk melihat siapa yang menentukan apa kita makan, bila kita makan, yang menyebabkan kita jadi sihat melalui makanan. Kita kenyang, apa jadi pada kita? Kita tak rasa pun kepada Allah yang menciptakan semua makhluk ni. Bahkan kita hanya akan rasa kepada makanan, minuman, ubatan, oksigen. Kita akan berasa pada makhluk. Hati kita tak rasa pada Allah Ta'ala sedikit pun. Jadi nak dapat dia apa? Nazar. Okay. Macam mana pun sekali lalu dengan apa contoh saya beri tu, yang tu ialah antara yang ulama ajar kat kita, formulasi dan kaedah-kaedah untuk berfikir. Yang sekali lagi saya sebut ayat Quran, apa dia? Allah Ta'ala kata boleh memerhati dan nazar pada kejadian langit bumi siang malam ni. Allah Ta'ala mengistilahkan kita dan meletakkan pangkat kita ni ulil albab. Orang yang ulil albab maksudnya zawil uqul, orang mempunyai akal dan fikiran, orang ada fikir dan nazar. Kalau kita dapat capai macam ni tuan, nanti akan ada ciri kelangsungan kita. Apa dia? Mereka ni nanti yazkurunallah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka akan boleh ingat Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, memorize ke Allah Ta'ala, mengagung ke Allah Ta'ala, feel dalam hati dia ke Allah Ta'ala. Bila berdiri, duduk, baring, sentiasa feel ke Allah Ta'ala. Baring pun ya. Sagi nak ngantuk tak? Siapa bagi kita ngantuk? Allah tak mengantuk dan dia tak tidur. Yang mengantuk aku ya Allah, dan yang mengantuk dan tak mengantukkan aku inilah engkau. Dengan namamu aku tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Tidur dapat tauhid kan? Tidur dapat tauhid. Kat siapa? Ulil albab. Kita ulil albab. Sembahyang tak dapat tauhid. Allahu akbar kabir. Pasal kita ulil albab. Orang yang dapat tauhid ni ulil albab. Kalau tidur dapat tauhid, agak-agak dia sembahyang macam mana? Bangun je, Allah yang hidupkan aku kan boleh hidup sendiri. Bukan makanan hidupkan aku, bukan oksigen hidupkan aku, bukan air hidupkan aku, Allah yang bagi hidup aku. Alhamdulillahilladzi ahyana. Memang Rasulullah ajar apa dah, cuma nak feel lah hati. Rasa Allah yang bagi hidup aku. Tu kalau kita dalam keadaan bangun tidur ingat Allah Ta'ala, takbir Allah. Faham tak Allah? Allah mana? Allah Al-Khaliq, Allah yang musabbibul asbab, dia yang wajibul wujud. Allah ni akbar dah. Oh, dia akbar. Bila dia akbar, dia Allah, dia akbar. Kita apa? Aku ni asghar, aku ni kecil, aku lekeh, aku makhluk. Aku ni Allah tak akan boleh buat apa-apa melainkan dengan apa yang kau takdirkan ke atas aku dan tentu atas aku. Aku tak ada daya nak sembahyang ni pun melainkan kau yang beri. Allah